Okay, topik terakhir dalam bab 6. Okay, hari ini kita akan membincangkan 6.4 dan 6.5 sekali. Okay, now apakah yang kita belajar dalam 6.4? 6.4 ni kita belajar macam mana lepas proses persenyawaan ganda 2, okay, menjadi biji benih buah. So, buah dengan biji benih ni hanya terhasil apabila proses persenyawaan ganda 2 lengkap. So, dalam 6.4, kita akan belajar mengenai apa? Belajar mengenai perkembangan biji benih dan buah selepas persenyawaan ganda 2. Kemudian menghubung-kaitkan apakah kaitan ovul dengan biji benih dan apakah kaitan buah dengan ovari. So, tengok kita refresh tajuk 6.3 tau. Yang tajuk sebelum ini. Selepas persenyawaan ganda 2, petal, stigma, petal ni akan gugur ni petal. Petal akan gugur, stigma dengan stil akan layu, manakala carpel ni akan membengkak. Carpel ni tadi adalah organ pembiakan betina. Okey. Kemudian tengok Kemudian tengok tomato ni, nampak tak, ini adalah perkembangan daripada bahagian carpel. Okey. Kemudian akhirnya macam mana boleh jadi buah heranum? Dinding ovari ni akan membengkak menjadi buah heranum. Kita nak cerita macam mana proses ni berlaku. Maksudnya proses lepas proses persenyawaan, macam mana boleh jadi buah. Okey, so kita teruskan. Okey, perkembangan embryo. So, yang ni kita refresh balik lagi sekali. Selepas persenyawaan ganda 2, proses persenyawaan ganda 2 adalah proses persenyawaan gamit jantan. 2 gamit jantan. 1 gamit jantan akan senyawakan sel telur menjadi zygote. Zygote ini adalah diplot. 2N. Kemudian satu lagi gamet akan senyawakan 2 nukleus kutub membentuk nukleus triplot endosperma. Okey. Kemudian kita tengok kat sini tau. Zygote ni dia akan berkembang sebenarnya. Zygote ni akan mengalami mitosis. Zygote ni akan mengalami mitosis menjadi 2 jenis sel. Tengok tau. Ni 2 jenis sel. Satu ni zygote akan mengalami mitosis menjadi 2 jenis sel. Satu adalah sel besar. Satu lagi adalah sel kecil. Okey, sel besar ni juga dikenali sebagai sel terminal. Satu lagi ini adalah sel basal. Okey, so tengok. Sel besar ini akan berkembang menjadi penggantung. So, ini adalah penggantung. Penggantung ni asalnya adalah daripada sel besar. Kemudian sel kecil ini dia akan berkembang menjadi embrio. Okey. Now, embrio ni embrio ni sebenarnya terdiri daripada apa? Embrio ni terdiri daripada plumule, cotyledon dan juga radikel. Kemudian penggantung. Apakah fungsi penggantung? Penggantung ni fungsinya adalah untuk tambat, untuk ikat embrio dengan dinding pundi embrio. Okey, kemudian tadi kita dah katakan dalam topik 6.3, okey, nukleus endosperma, nukleus triplot endosperma ni akan mengalami mitosis menjadi tisu endosperma. So, apakah kepentingan tisu endosperma? So, kepentingan tisu endosperma ni sebenarnya ia meliputi embrio. Ni, senang kata di luar embrio ni kena cover, dilindungi oleh endosperma. Okey, so fungsi endosperma adalah meliputi embrio dan juga membekalkan nutrien. So, tengok daripada gambar rajah dia. So, kesimpulannya kita nak cakap selepas persenyawaan ganda 2, okey, zygote akan terhasil. Zygote ni pula akan menjalani mitosis menjadi satu sel besar, satu sel kecil. Sel besar ni akan berkembang menjadi penggantung, manakala sel kecil akan berkembang menjadi embrio. Apakah itu embrio? Embrio adalah struktur yang terdiri daripada plumule, cotyledon dan radikel. Plumule ini akan berkembang menjadi pucuk. Radikel ni akan berkembang menjadi akar. Okey, kemudian satu lagi gamit jantan akan senyawakan 2 nukleus kutub membentuk nukleus triplot endosperma. Nukleus endosperma ni, triplot endosperma ni akan menjalani mitosis menjadi tisu endosperma. Apakah kepentingan tisu endosperma? Kepentingan tisu endosperma adalah
meliputi embryo dan membekalkan nutrien. So, saya suka tengok yang ini. Awak boleh tahu kedudukan dia. Selepas persenyawaan, tengok Selepas persenyawaan, daripada gambar ni kita nampak yang paling dalam ni zygote kan? Zygote ni tadi jadi penggantung dan satu lagi dia akan menjadi embryo. Kita tengok embryo. Paling penting sekali embryo. Sekejap Okay, embryo. Sebab dalam embryo ni nanti dia akan jadi plumule, cotyledon dan juga radicle. Lepas tu embryo ini akan dikelilingi yang paling luar ni. Okey. Dikelilingi yang paling luar adalah endosperma. So, kenapa endosperma ni penting? Sebab endosperma ni nanti dia boleh membekalkan nutrien semasa proses percambahan. So, ini bekalkan nutrien. Masa bila proses bekalkan nutrien? Untuk proses persenyawaan. So, ini adalah satu struktur biji benih. So, struktur biji benih ni yang paling luar ni, ini kita kenali dia sebagai kulit. Kulit ni paling luar juga kita kenali dia adalah sebagai testa. So, untuk tumbuhan yang paling penting adalah biji benih. Kenapa? Biji benih tu anak dia. Dalam biji benih tu terdiri daripada 3 struktur paling utama. Paling luar yang keras, kalis air, namanya adalah testa. Kemudian kita ada endosperma, membekalkan nutrien. Okey, kemudian kita ada paling dalam, ini adalah embryo. So, kita tengok kat sini. Kalaulah kita tengok kat sini, okey, apakah persamaan dia? Okey, ini adalah biji benih monocot, contohnya macam padi. Ini adalah eudicote, contohnya macam buah mangga. Okey, mangga. Now, kita tengok, okey, dia terdiri pada apa? Dia terdiri pada embryo juga. So, plumule, radicle, cotyledon, ini adalah embryo. Kemudian awak tengok kat sini, yang ini kita ada endosperma. Yang sini pun ada endosperma. So, endosperma adalah bahagian paling dalam. Okey. Now, ini cotyledon. So, kita teruskan. Okay, so ini adalah perkembangan ovari. Macam mana ovari boleh jadi buah? So, selepas persenyawaan, ovari ini akan berkembang menjadi buah. Manakala dinding ovari akan berkembang menjadi perikarpa buah. Perikarpa ni kita boleh pecahkan kepada 2. Yang paling luar namanya adalah exoscarpa, yang tengah namanya mesocarpa, yang paling dalam namanya adalah endokarpa, yang ini. So, sebenarnya ini apa? Ini adalah perikarpa. Perikarpa asalnya dari mana? Asalnya adalah daripada dinding ovari. Yang mana satu yang jadi buah? Ovari ini akan berkembang menjadi buah. Manakala dinding ovari akan berkembang menjadi perikarpa. So, kesimpulannya kita tengok daripada gambar ni tau. Ovari akan berkembang menjadi buah. Manakala dinding ovari akan berkembang menjadi perikarpa. Perikarpa ada 3 bahagian. Satu adalah exokarpa. Kemudian kita ada mesokarpa. Kemudian kita ada endokarpa. Okey. Now, kemudian tengok biji benih pula. Biji benih ni asal daripada mana? Ovule pula. Ovule ni pula akan berkembang menjadi biji benih. Okey, so biji benih ni apa? Inilah biji benih. Dalam biji benih tu tadi, dia ada plumule, radicle, cotyledon dan ada biji benih, ada endosperma. Okey, so kita teruskan. Tengok ni. Okey. Ini kita dah bincangkan tadi. Kemudian kita dah cerita mengenai bila kita dah cerita mengenai biji benih, sekarang kita cerita mengenai buah. Buah ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 4 jenis buah.
Buah yang pertama kita kata sebagai buah ringkas. Ini bila saya convert jadi PDF, dia jadi lari tau. Pertama, buah ni kita boleh pecahkan kepada 4 jenis. Satu adalah buah yang ringkas. Contoh buah yang ringkas adalah kacang pis. Ini adalah bunga telang yang buat nasi kerabu tau. Okey, now buah ringkas ni sebenarnya terdiri daripada apa? Dia adalah satu bunga. Dalam satu bunga ada satu atau lebih karpel. Maksudnya organ betina dia ada lebih daripada satu. Satu atau lebih karpel. So, bila dia ada banyak karpel, dia banyaklah biji benih. Okey, nampak tak? Okay, satu atau biji karpel. So, ini adalah buah ringkas. Buah ringkas terdiri daripada satu bunga, satu atau lebih karpel. Kemudian kita ada buah agregat. Buah agregat ni, okey, contohnya raspberry. Raspberry ni adalah ada satu bunga. Dalam satu bunga ada banyak sangat karpel. Okey, banyak sangat karpel. So, dia akan hasil banyaklah biji dia. Dan banyak buah. Ini namanya agregat. Kemudian kita ada buah berganda. Buah berganda ni banyak bunga, banyak karpel. Contohnya adalah nanas. So, ini banyak bunga, banyak karpel. Yang ni satu bunga, banyak karpel. Kalau yang ringkas adalah satu bunga, satu atau lebih karpel. Last sekali, akhir sekali kita ada buah aksesori. Kenapakah kita panggil buah aksesori? Contoh buah aksesori adalah apple. Kerana yang ini uniknya, buah ni bukan berasal daripada tisu ovari, tetapi daripada tisu yang berhampiran daripada karpel. So, persamaan antara buah berganda, buah ringkas dan buah agregat. Okey, buah ni berasal daripada ovari. Tetapi kalau buah aksesori contohnya apple, buah ni bukan berasal daripada tisu ovari, tetapi daripada tisu berhampiran dengan karpel. Okey, right. So, kita teruskan. So, dalam 6.1. Selepas persenyawaan, kita terus buat latihan dalam praktis formatif 6.1. Selepas persenyawaan berlaku antara gamet dan juga sel telur, zygote terhasil. Kemudian, ia akan menghasilkan dua jenis sel. Terangkan macam mana berlaku. So, kita kata, tadi kan kita dah kata, okay, dia punya explanation adalah this one. Ingat tak? This one lah. Saya conteng lah sikit yang baru. So, kita nak kata, zygote ini akan mengalami mitosis menjadi dua jenis sel. Satu adalah sel besar. Yang ini akan jadi penggantung. Satu adalah sel kecil yang akan berkembang. Ini dia mengalami mitosis. Yang ini dia akan berkembang menjadi embrio. Embrio ni terdiri daripada 3 benda, which is plumule yang jadi pucuk nanti, plumule, cotyledon dan juga radicle. Radicle yang jadi root, akar. Okay. So, kat sini. Satu berkembang menjadi penggantung. Ini dah cakap penggantung. Satu lagi akan berkembang menjadi embryo. Ni berkembang. Ni jawapan untuk nombor 1. Soalan nombor 2. Nyatakan struktur pada biji benih yang menjadikan ia dapat disimpan lama. Okey, so itu adalah testa. Testa adalah bahagian kulit. So, fungsi testa ni sebenarnya adalah apa? Testa ni, sifat testa ni dia adalah kuat, keras. Sifatnya adalah kuat, keras dan kalis air. Okey, ia bagi dia tahan lama. Okey. Kemudian nombor 3. Apakah fungsi penggantung? Fungsi penggantung adalah pelekat. Melekatkan apa? Melekatkan pundi embrio dengan dinding pundi embrio. So, apakah perbezaan antara plumule dan radicle yang merupakan struktur yang membentuk embrio dan juga biji benih? So, plumule ni akan berkembang menjadi pucuk, manakala radicle ni akan berkembang menjadi akar. Plumule tumbuh ke atas membentuk pucuk. Saya nak bayangkan macam ni tau. Ini adalah plumule. Ini adalah radicle. Ini plumule. Ini adalah radicle. Kemudian dia akan berkembang. Okey, dia akan berkembang. Yang ni dia akan jadi daun. Bila dah dalam bentuk daun, sekarang kita panggil dia sebagai
pucuk. Kalau yang ini dia tumbuh akar, radikal ni salah eja ni. Dia akan jadi akar. Okey, now soalan nombor 5. Lapisan eksokarpa dikatakan melindungi buah daripada rosak. Kenapa? Sebab eksokarpa ni adalah kulit buah yang paling kuat, bahagian paling luar. Perikarpa kan, perikarpa ada 3 kan. Perikarpa, ini ovari akan membentuk perikarpa. Perikarpa ni hasil daripada apa? Adalah asalnya daripada dinding ovari. Okey, menjadi perikarpa. Perikarpa ada 3. Paling luar namanya adalah eksokarpa. Paling tengah namanya adalah endokarpa. Paling dalam, mesokarpa. Mesokarpa. Paling dalam namanya adalah endokarpa. So paling luar ni, eksokarpa ni apa fungsinya? Ia adalah kulit buah yang paling kuat dan kalis air. So eksokarpa ni fungsinya melindungi buah. Sebab dia dapat mengelakkan daripada kehilangan air dan juga serangan kulat. So akhir sekali 6.5 kepentingan biji dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Kenapa biji benih ni penting? Now, so biji benih ni penting ini adalah nota yang paling simple. Biji benih ni penting. Dalam biji benih, dalam tumbuhan tadi selepas persenyamaan ganda 2, yang paling penting sebenarnya adalah zygote. Dan satu lagi adalah tisu endosperma. Ingat tak? Ni, nukleus endosperma dan juga zygote. So, yang paling penting sebenarnya ini. So, zygote ini akan berkembang menjadi embrio. So, kepentingan biji benih sebab biji benih ni nanti dalam biji benih ada embrio. Kenapa embrio ni penting? Sebab embrio ni lah anak dia. Embrio bercambah menjadi benih, anak benih. So, maksudnya bermula embrio macam ni lah. Embrio duduk diam kan. Lepas tu embrio ni boleh bercambah menjadi anak benih. Bila dah bercambah macam ni, sekarang kita kenali sebagai anak benih. So anak benih ni penting tu anak dia, anak tumbuhan. Kemudian kedua, kepentingan biji benih dalam kemandirian tumbuhan kerana ada cotyledon. Kerana saya tak tahu kenapa dia lari sangat ni. Kerana ada endosperma dan juga cotyledon. So, apakah fungsi endosperma dan cotyledon? Sumber nutrien semasa proses percambahan biji benih. Senang kata, masa percambahan biji benih, tumbuhan ni tak dapat menghasilkan makanan lagi, tak dapat berfotosintesis. So semasa proses percambahan biji benih, macam mana dapat tenaga? Tenaga ini dibekalkan oleh endosperma dan juga cotyledon. Cotyledon ni kita jumpa kat mana? Dalam embrio. Now, kemudian biji benih ni, satu ciri biji benih, cirinya adalah dormant. Apakah yang dimasukkan sebagai dormant? Dormant ni adalah bila biji benih tu stay macam ni, dia tak tumbuh, ini adalah dormant. So bila biji benih ni dalam keadaan dormant, tidak bercambah, dia bukan mudah bercambah. Maksudnya macam mana biji benih bercambah? Bila dapat air dan udara kan. So biji benih ni bila kita simpan dalam satu kedap udara dan tak ada air, kita kata dia dalam keadaan dormant. Oleh itu, kalau biji benih dalam keadaan dormant, ia boleh disimpan dalam jangka masa yang lama. Kemudian, ciri biji benih. Ciri biji benih ni adalah dia ringan, ada tisu berspan dan kuat. So oleh itu biji benih tidak mudah rosak. Kemudian biji benih ada kulit yang paling luar tu. Kulit paling luar ini kita kenali sebagai testa. Apakah fungsi testa? Fungsi testa mengelakkan daripada biji benih tu cepat rosak. Kenapa? Sebab ciri testa dia adalah kuat, keras dan kalis air. Alright, so akhir sekali praktis formatif 6.5. Mengapakah biji benih penting dalam memastikan sesuatu spesies tumbuhan tak pupus? Kemandirian lah ni. Sebab dalam biji benih mengandungi embrio. Embrio ni tadi yang kita kata dia akan jadi anak benih. So anak benih tu ialah yang akan jadi tumbuhan baharu. Soalan nombor 2. Jelaskan pernyataan berikut. Dalam biji benih terdapat cotyledon. Apakah fungsi cotyledon ni? Fungsi dia adalah untuk membekalkan makanan kepada anak benih. Sebelum berfotosintesis. Bila dah berfotosintesis, tumbuhan tu dah dapat menghasilkan makanan sendiri.
Statement B dalam soalan nombor 2. Sesetengah tumbuhan mempunyai bilangan biji benih yang banyak. Kenapa biji benih itu penting? Kalau banyak, meningkatkan peluang percambahan biji benih untuk memastikan kemandirian spesies tumbuhan. Dan akhir sekali, mengapakah pembiakan Essex menghasilkan tanaman yang kurang berkualiti? Sebab Essex ni dia menghasilkan ciri yang sama. Yang sama dengan induk. Okey. So, pembiakan Essex menghasilkan tanaman yang sama ciri dengan induk. Okey, bila sama, dia seiras dan tiada pertambahan ciri yang baik. Manakala kalau seks dia mewarisi ciri yang baik dari dua batang pokok menghasilkan anak yang tidak seiras dan berkualiti. Maksudnya tidak seiras ni ada banyak variasi. So, kita nak ada banyak variasi. Kita tak nak dia sama jenis. Kalau dia sama jenis tu maksudnya kerintangan terhadap penyakit pun juga sama. Okey. So, itu sahaja untuk tajuk dalam tajuk pembiakan bab 6 pembiakan tumbuhan. Maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih.